Masa tu memang harapan saya punah. Adakah ini end of my tercakap life? Seminggu macam tu terasa sedih apa semua. Saya betul-betul cakap tak percaya. Aku dah rasa nak berhenti daripada main bola. Tidak apa-apa dah. Apa lagi saya nak kerja? Menjadi seorang pemain bola sepak profesional dan terkenal di negara ini adalah cita-cita Joseph Kalangti sejak di sekolah rendah. Namun setiap kali cita-citanya dimaklumkan, terutama pada sesi pengenalan diri dengan guru di sekolahnya, dia sentiasa diketawa dan diperli. Cita-cita Joseph dikatakan tidak ada masa depan atau hala tuju berbanding mereka. Ada di antara mereka menganggapkan cita-cita besar Joseph hanya satu gurauan atau omong kosong sahaja. Bila sampai giliran saya cakap, Joseph, apa cita-cita kamu? Mereka cakap, cita-cita saya adalah seorang pemain bola sepak. Wih, terkejut mereka. Sambil mereka terkejut, ketawa. Sebenarnya mula-mulanya bola sepak, sebenarnya mula adalah main petang-petang dengan kawan-kawan apa semua. Sehingga tingkatan 5, anak kacukan Cina dan suku Kenyah dari Marudi Bara Miri itu kekal dengan keputusannya mahu menjadi pemain bola sepak profesional dan terkenal di negara ini. Anak bongsu daripada 4 adik-beradik itu dibesarkan dalam keadaan serba kekurangan. Ayahnya meninggal dunia ketika dia baru berusia 5 tahun. Sebelum saya kan kita break sekolah dulu, saya sanggup cari tin apa semua tepi jalan. Puas, memang betul dia cakap. Dengan apa yang anda buat selama ni, dengan apa yang anda kerja keras selama ni. Biarpun cita-citanya sentiasa diperli, namun bekas murid di Sekolah Kebangsaan Sungai Jaung dan Sekolah Menengah Kebangsaan Marudi itu nekat untuk membuktikan ia akan menjadi kenyataan. Dan biarpun barang tu mahal, tapi kita tengok barang tu, lega, syukur. Inilah hasil titik puluh saya selama ni. Masa tu memang payah bagi saya. Selepas keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, Joseph mendapat tawaran melanjutkan pelajaran ke Politeknik Kuching. Namun kerana kemiskinan, langkah dia terbantut. So, masa tu memang harapan saya punah. Apabila even nak pergi sambung sekolah pun, nak sambung belajar pun, last minute, sudah packing apa semua, last minute mak cakap, anak, saya tak ada tambang, tak ada duit nak hantar kamu sekolah. Dia cakap. Memang masa tu saya cakap, bila dah dengar macam tu, seorang di mana yang punah, orang cakap, adakah ini end of my tercakap life, orang cakap kan. Seminggu macam tu terasa sedih apa semua, orang cakap bagi saya ni dalam seminggu dalam tu memang makan tak tentu arah apa semua kan. Cakap, saya tak boleh macam ni, cakap. Saya tak boleh. Bagi saya ini jangan sekali-sekali dalam putus harapan, jangan sekali putus asa dalam segala apa jua sekalipun. Ini masa saya stand up untuk bawa family saya lagi. Inilah masa saya untuk bawa family saya. So sebab itulah saya pergi. Dia cakap, mak, kalau tak macam tu saya tak apa. Saya boleh cari duit sendiri. Saya boleh jaga keluarga kita. Tak apa, saya cakap. Selepas gagal melanjutkan pelajaran ke Politeknik Kuching, Joseph mengambil keputusan untuk bekerja di sebuah ladang sawit di Bintulu. Keputusan itu dia ambil untuk mengubah kehidupan keluarganya. Dengan menggajikan 200 sebulan. Bergajikan 200 sebulan, apa semua tu memang orang cakap, mustahil lah gaji 200. Tapi memang betul, saya bergajikan 200, tapi saya dapat manage lagi duit itu. Potong IPF apa semua. Sebelum saya datang selection dekat Kuching ni, untuk saya kumpul duit apa semua untuk datang sini lah pakai bas. Saya tahu selection untuk jadi pemain ini adalah melalui Keretanan Surat Khabar, sebab dekat sana memang kita selalu dulu kan baca surat khabar semua. Saya cakap masa tu ada pemilihan untuk under 23 lah, under 23 untuk Piala Presiden Sarawak. And then waktu tu saya just bawa beg dengan kasut,
datang sini, saya tanya mereka orang di mana tempat selection untuk tu. Cun, mereka cakap selection sini. Saya cakap saya tak ada tempat tinggal, saya boleh tinggal dekat stadium ataupun ada disediakan tempat tinggal. Mereka cakap masa tu memang ada disediakan tempat tinggal untuk orang luar. Nah, waktu saya datang selection, saya tak beritahu dengan mak saya dulu. Saya tak beritahu. Mereka cuma tahu saya bekerja dekat ladang saja. Yang saya tahu saya pergi datang selection adalah saya punya ketua departmen ladang saya cakap saya minta cuti, saya nak pergi selection. Saya cakap selection tu sok, saya cakap pergi saja. Dia cakap just best of luck untuk saya. So bila rezeki berpihak pada saya dah kena pilih, baru saya beritahu dengan mak saya. Baru saya beritahu. Pada usia 19 tahun, Joseph terpilih untuk menyerungi jersey Sarawak. Beliau menarik nafas lega kerana akhirnya cita-citanya yang diketahui dan dipeli oleh rakan-rakannya berjaya dicapai. Main untuk Sarawak masa tu umur saya 19. Masih ingat lagi main dekat stadium tu, stadium baru Sarawak. Masa tu bila saya masuk stadium tu, saya cakap inilah impian saya. Wow, macam terkejut apa semua kan. Apabila dia beri tanggungjawab sebagai kapten, biarpun umur masa saya muda, orang cakap Pakar perampas bola di kawasan tengah padang itu diangkat sebagai ketua pasukan termuda di Sarawak pada usia 21 tahun. kau gunakan kepercayaan yang diberi oleh kos ya dengan sebaiknya. Bukan just hanya cakap berkata, tapi menunjuk dekat atas padang. Kenal rapat dengan dia masa tahun 2016. Masa tu saya naik untuk main senior team Sarawak. Mula dari situlah saya kenal dia dengan lebih rapat. Sebagai seorang kapten, kau dapat apa orang cakap, just hanya berkata. Apa yang penting is kau pun walk red dekat atas padang. Ya, lebih penting. Dia adalah seorang leader. Seorang leader yang orang luar tak tahu dia punya cara macam mana dia lead satu team, and players yang muda-muda. Orang ramai tak tahu yang Joseph ni adalah seorang yang garang dalam padang, dalam dressing room. Berbandingkan dia dekat luar, dia adalah seorang yang friendly. Dia selalu buat lawak kan. So dia dalam padang, dia punya leadership tu, dia jenis yang dia tak nak give up. Masa tu masih dalam Piala Malaysia, waktu saya main untuk Sarawak, tim daripada Terengganu dengan kos, dengan manajemen dia sekali, kos Haji Irfan, mereka datang ke Terengganu. Joseph, kami betul-betul berminat kamu. Adakah kamu sanggup datang dengan kami orang? Ni, dia bagi kontrak depan mata saya. Masa tu kita tak ada punya ejen, kita tak ada apa-apa yang urus hal kita. Antara saya seorang je urus saya. Saya salah pilih ke, saya betul pilih ke. Itu terpulang pada saya masa tu. Boleh bagi saya masa untuk fikirkan. Esok kami sudah balik, mereka cakap. So macam mana? Kamu okey ke tidak? First thing, bagi saya call tu boleh, saya cakap. So saya buat panggilan. Orang yang saya buat panggilan adalah mak saya. Mak, saya cakap, macam mana ni saya dapat offer daripada Terengganu. Nah, kalau betul bagi kamu, pergi saja. Saya merestui kamu, dia cakap. So, memenangkan mak saya sudah merestui saya. So, saya cakap, kos, okey, saya setuju dengan offer orang. Selari dengan cita-citanya menjadi pemain bola sepak berdaya saing tinggi, Joseph bersetuju dengan lamaran Terengganu dan bersama pasukan itu selama 3 tahun bermula 2008 hingga 2011. Personally bersama dengan dia adalah 2019 apabila saya di sekolah sukan, apabila mengadakan beberapa perlawanan persahabatan bersama Kuching FA. Masa tu hanya bertegur sapa. Pada saya, ini kelebihan Joseph. Ini kelebihan Joseph sebab dia memang happy go lucky, friendly. Di luar padang dia memang friendly. Bila aku berada di dalam padang, aku akan bagi semua jiwa aku untuk tim yang aku main. Dan bila berada di luar, so is totally kosong. Aku jadi orang aku sendiri. Jangan terbawa-bawa dengan apa yang dalam padang aja. Seperti saya maklum, teruk, maksud saya teruk bukan negatif lah. Maksud saya teruk tu maksudnya dia memang kritikal dengan benda tu. Sebab tu kadang kita boleh lihat Joseph ni kadang dia boleh menjerit dalam padang. Dia boleh menjerit, tapi menjerit bukan kerana marah. Dia
Dia membakar semangat kawan, membakar semangat diri, membantu rakan-rakan, beri info. Ini dinyatakan beri info, bukan marah. Info kepada kawan, info kepada diri sendiri, naikkan semangat. Kita boleh lihat setiap kali, kadang dalam training pun dia akan macam tu. Sebab tu kita sebagai jurulatih kena faham. Kena faham pemain seperti ini. Kelincahan Joseph mencuri bola dari kaki lawan menarik perhatian pasukan Tok Gajah Pahang sehingga melamarnya pada musim 2017. Joseph amat teroja bersama Pahang. Ekoran sejak zaman persekolahan, dia amat meminati Pahang, terutama pemain Azizul Kamaruddin. Saya tak pernah lagi jumpa dengan dia. Entahlah, mungkin dia punya ketajaman dekat bok kot yang membuatkan waktu dulu memang Azizul Kamaruddin, siapa-siapa pun, orang dulu pun memang tahu akan nama tu, Azizul Kamaruddin. Pada 2018, Joseph berhijrah ke Selangor. Kehadirannya diharap akan memberikan kesukaran kepada pasukan lawan menembus pintu golnya. Bagi saya memang dream come true bila kamu menyarong jersey sebuah pasukan yang besar. Memang merupakan, orang cakap, setiap impian seorang players apabila menyeringkan jersey klub besar kan, macam Selangor, Terengganu dengan Pahang. Setiap players tipulah kalau ditanya dengan players kita semua ni, mereka teringin nak menyerang jersey sebuah pasukan yang besar. Macam saya rasa puas. Saya berasa puas apabila menyerang jersey klub-klub besar. Masih ingat saya masa 2011 waktu international friendly dengan banyak tim lah waktu tu, masa Chelsea, Liverpool. Masa tu lah banyak, and then pergi Australia, pergi apa semua masa tu. Perbezaan memang sangat-sangat beza sebab dalam national, saya sebut pada national team, dia punya training, dia punya masa, dia punya schedule, jadual dia memang padat. Memang betul-betul padat. Saya cakap, kamu mesti high peak of kamu punya performance. Kalau kamu tidak dekat sana, kamu akan digugurkan daripada skuad nasional. Sebab itulah cakap national team level is kamu betul mentality, physical semua mesti ready. Tapi untuk merebutkan tempat national team, saya letak pada diri saya. Saya asal Sarawak. Saya nak buktikan yang anak Sarawak boleh pergi jauh lagi. Itu saya nak letak dalam diri saya apabila saya kena panggil untuk national. Awal musim 2018 kita telah menjemputnya lah untuk datang ke Kuching untuk berbincang. Jadi ketika saya pun madah dengannya bahawa Kuching ingin mendapat khidmat beliau. Tetapi ketika itu kami orang langsung sangka pun yang dia mau main dengan Kuching. Jangan tak kata orang madah Joseph kami orang tu mun diri ada free pada tahun tu saya ada komitmen apa-apa, Kuching ingin menawarkan kita untuk bersama-sama dengan Kuching lah. Jangan tak kata orang. Tapi saya ada banyak ceritanya pada YB saya setuju. Dan tiba masa saya nak dekat dengan keluarga saya, dekat dengan anak, dengan bini apa semua. Apabila saya mengatakan hasrat tersebut dengan rakan-rakan saya, faham YB Fasruddin, dia cakap, Joseph kelak. Dia cuba cakap, Joseph, tanya bawa dia pergi office. Selepas kontraknya bersama Red Giants Selangor tamat pada penghujung 2018, Joseph yang sudah lebih 14 tahun menjadi pemain bola profesional membuat kejutan apabila menyertai kelab iaitu Kuching FA untuk bersaing dalam Division 3 Liga Malaysia 2019. Bagaikan belut pulang ke lumpur, begitu kegembiraan Joseph pulang ke pangkuan keluarga di Kuching. Memandangkan Kuching pun dekat dengan keluarga saya apa semua. Saya melihat Joseph Kalangti itu sebagai seorang pemain bola sepak yang begitu influential. Kalau saya boleh katakan begitu influential dan begitu memberi impact yang begitu positif sekali dalam satu-satu pasukan. Pertamanya kerana pengalamannya yang begitu meluas sekali dalam bola sepak, dan kedua karakternya punya. Untuk saya ibaratkan leader by example. Memang orang cakap siapa tidak sedih bila kehilangan seorang yang cakap abang
orang yang anda sayang, orang yang anda anggap segala-galanya. Dialah macam, bagi saya, dialah ketua keluarga kami sebelum arwah yang bapa saya meninggal. So, Kesibukan Joseph membuat latihan bersama kucing FA sedikit terjejas apabila abang sulung kesayangannya, Ambrose T. Siu Gao yang tinggal di Miri, jatuh sakit selepas pitam pada 8 April 2020. saya betul-betul cakap tak percaya. Dia betul sudah pergi tinggalkan saya. Memang tak. Bagi saya, dia masih ada lagi. Masih ada lagi dia. Walaupun saya duduk bersendirian, saya selalu cakap, bang, saya masih tak dapat rasa lagi kehilangan kamu. Sebab kamu masih segar lagi dalam ikatan saya. Dia tak pernah tengok saya main. Dia cuma tengok waktu saya main bola, waktu dalam TV saja. Sebab dia tak nak jauh daripada kampung. Dia cuma even nak naik kapal terbang pun dia tak nak. Even waktu saya final dulu pun, waktu final Terengganu, saya ajak dia satu keluarga, dia pun tak nak. Dia cakap, tak apa, cukuplah saya tengok dia jauh. Aku dah rasa nak berhenti daripada main bola sebab saya dah apa-apa dah. Apa lagi saya nak kerja? Tumpuan Joseph kepada latihan dan perlawanan yang diadakan tiba-tiba hilang apabila abangnya yang disahkan oleh doktor mengalami masalah buah pinggang dan jantung menghembus nafas terakhir pada 25 April 2020. Kau jangan putus asa. Sebab mak kau, family kau, anak bini kau masih perlukan diri apa semua. Selepas beberapa kali menziarahi kubur abangnya, dia mendapat semangat baru untuk terus memperbaiki kelemahan dirinya. I will go. But aku percaya dia sentiasa dekat sebelah aku. Even sebelum aku main selama tu, beberapa game tu, I always to say, bang, I miss you. Itu saja. Sedih bila kita lihat anak waktu kita balik, anak sudah tidur apa semua. Tengok, memang sedih kadang-kadang apa semua. Tapi itulah, kalau kita tak bekerja, kalau kita tak berusaha, kita tak dapat lihat apa yang kita lihat sekarang. So, at least bila saya dapat balik dengan kucing FA, so at least saya dapat dekat dengan korang. Saya boleh cium dahi korang mengatakan, anak tak apa. Jadi, bekerja keras lagi untuk masa depan kamu. Sebab apa yang Daddy ada sekarang tak ada yang macam Daddy ada dulu. So saya tak nak kamu macam Daddy dulu, rasa apa yang Daddy rasa dulu. So saya bekerja keras untuk anak saya supaya mereka lebih memudahkan perjalanan kehidupan mereka. Mereka ada masa luang untuk mereka apa semua. Masa itulah bila tengok mereka ketawa, happy apa semua kan, sampai anak saya yang sulung tu cakap, dia datang peluk saya, tiba-tiba datang, I love you Daddy. Dia cakap, why Kendrick? No, I love you. Dia cakap, kenapa mau love you Daddy? Dia cakap, because I sayang Daddy. Dia cakap, tiba-tiba. Sebab itulah cakap, benda yang kita buat sikit tu tak nampak tapi besar di depan mata anak-anak bila kita meluang sikit masa dengan mereka. Bila lepas training, lepas game, dia agak letih. So usually biasanya dia akan cakap hello dengan anak, main dengan anak. Walaupun letih, dia akan cakap bergaul dengan anak, main. Lepas tu dia akan tolong tidur, mandikan anak, everything sebelum dia move on to rest dengan makan, dinner, semua macam tu. Selari dengan hobinya pada masa ini, Joseph mengusahakan sebuah kedai memancing udang galah iaitu Kalang Prawn yang terletak di Sungai Apung, Pending, Kuching. Bila stok datang, bila stok tak datang, itulah saya bersyukur dengan saya punya bekerja. Mereka orang dengar apa yang saya arah. Dalam setiap benda, tak ada yang mustahil kalau kita buat bincang sama bincang. Memang ada masa macam tu. Sampai satu tahap, lebih-lebih lagi mencabar apabila time MCO tu, saya boleh tutup kedai ni, saya cakap. Dalam hati saya. Tapi dalam masa sama, saya cakap, kenapa kamu harus putus asa? Jangan sekali-sekali putus asa. Sebab saya jenis yang akan argue dengan diri saya sendiri. Sebelum saya berkeputusan, saya akan bertanyakan diri saya sendiri. Saya tanya ni, fikir sana, fikir tu, begini. So, sebab benda ni adalah minat saya.
minat. Kalau minat, saya akan terus pergi dan terus pergi. Saya tak kisah benda macam mana pun terjadi macam tu. Sampailah satu tahap, mungkin tak tahu bila apa ke masa dia ke apa semua. Orang cakap, pam, stop is stop. Tapi selagi saya dapat bernafas, selagi saya dapat curi sikit masa, selagi itu saya akan berusaha. As a wife, usually you have to kadang-kadang perlu ingatkan dia macam, sayang, I know you have a side business tapi kadang-kadang bola is the main thing. Sebab Joseph dia jenis yang kalau hati dia sana, sanalah hati dia. So sometimes dia lost way, so sometimes you need to say, sayang, you don't forget yang you have a game or training, you need to rest, benda macam tu. Dia ni jenis yang tak pandai rehat. So kalau dia nak rehat, kalau dia jenis yang macam, you have to tell him, cool, calm down, you need to kena slow down sikit. Ya. Perancangan saya adalah saya nak meluangkan lebih masa dengan keluarga saya masa dulu. Sebab dengan belas tahun saya mencuburi dalam bidang bola sepak, saya tak pernah terus even pergi melancong luar negara. Orang lain pergi melancong luar negara, saya tak pernah terus. Honestly cakap, paling jauh pun saya pergi dengan anak bini, dengan mak saya pun pergi itu saja, pergi pulau, pergi Genting Helen itu saja. Saya bawa ya. Itulah. Kalau ada rezeki lebih, saya mungkin nak bawa mereka pergi lebih jauh lagi. Tapi memandangkan dengan sekarang, mungkin tak lah kot. Mungkin apa yang lebih penting bagi saya adalah saya nak meluangkan lebih masa dengan keluarga saya. So, lepas tu saya akan berfikir the next step saya perlu buat itu apa. Itu saja. Teman-teman sekali, saya betul-betul bersyukur dengan apa yang telah saya buat selama ni. Tanpa doa mak bapak saya, mak saya, abang-abang saya, isteri saya, keluarga saya takkan di mana saya berada sekarang. So, penerimaan saya dengan fan-fan apabila saya berada di luar adalah saya harus menjaga kelakuan saya. Sebab apa yang saya buat, itulah mata orang akan lihat. Silap kecil, silap sikit pun kamu, benda yang silap tu akan, orang cakap, akan menjadi besar. Orang tak akan tengok benda yang baik yang kamu buat. Benda yang jahat sikit saja kamu buat, orang akan betul nilai siapa tu kamu. Okey, kepada anak-anak muda sekarang apa semua, kita orang semua harus bersyukur dengan apa yang kita ada. And then bila kita orang semua jatuh ataupun tersungkur apa semua, jangan sekali-sekali putus asa. Jangan sekali-sekali. Sebab kita tahu apa yang direncana kita di masa depan. And then bila kita berada di atas, jangan sekali-sekali lupa dengan apa yang di bawah.